Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Faustina Supang Bruno, pemegang kad metrik 104154. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai konsep utama tingkah laku organisasi dalam pengurusan seni. Pengenalan bagi tajuk kami ini adalah pengurusan seni adalah merupakan proses penting yang melibatkan perancangan, penyelarasan dan juga pengawalan untuk mencapai sasaran yang efektif dan juga efisien. Ia juga dikendalikan oleh seorang pengurus yang menyusun dan mengawal sumber manusia, kewangan, dan teknologi. Pengurusan seni juga merangkumi perancangan projek dan penentuan objektif, tema, bajet garis masa, pengurusan risiko, dan juga lain-lain. Pengurusan seni juga memiliki tanggungjawab yang besar dalam memastikan sebuah kelancaran acara atau program yang dilaksanakan bersama dalam sesebuah organisasi. Jelaslah bahawa tanpa pengurusan yang lancar, sesuatu acara pasti akan menjadi huru-hara dan menyebabkan objektif sukar dicapai dengan baik dan juga percaya. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang konsep tingkah laku. Untuk konsep tingkah laku organisasi maknanya adalah tentang bagaimana individu itu berkelakuan dan juga berinteraksi dalam persekitaran organisasi. Contohnya tingkah laku organisasi ini ada banyaknya multidisiplin, iaitu psikologi, sosiologi, antropologi dan juga sains pengurusan. Dalam konsep tingkah laku organisasi terdapat 3. Pertama adalah individu. Dalam individu ini ia menjelaskan tentang sifat kepribadian seseorang itu. Contohnya dalam mendorong motivasi, dalam proses persepsi, sikap, nilai dan juga kemahiran membuat keputusan. Yang kedua adalah kumpulan. Dalam kumpulan ini ia menjelaskan tentang pasukan, corak komunikasi mereka, gaya kepimpinan, stabil dalam kuasa, mekanisme dalam penyelesaian konflik dan juga proses kerjasama. Yang ketiga adalah organisasi. Dalam organisasi ini mereka menganalisis struktur organisasi, budaya, dasar, mekanisme pengurusan perubahan dan juga penjajaran statistik. Untuk kepentingan tingkah laku organisasi ini dalam tempat kerja ada 3 juga. Yang pertama adalah pembangunan kepimpinan yang memberi inspirasi, mempengaruhi dan memperkasakan pasukan melalui kecerdasan emosi. Kedua adalah penyelesaian konflik yang di mana seseorang itu mengurus ketegangan interpersonal, memudahkan perbalan dan juga mewujudkan persekitaran yang selamat. Terakhir adalah pengurusan perubahan, iaitu dalam digital, penstrukturan sebuah organisasi dan juga pasaran memerlukan pemahaman tentang rintangan terhadap perubahan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep utama tingkah laku organisasi dalam pengurusan seni. Terdapat 4. Yang pertama, kepelbagaian, personaliti dan nilai. Yang kedua, sikap, emosi dan kepuasan kerja. Dan ketiga, persepsi, atribusi dan pembelajaran. Dan keempat, motivasi. Bagi personaliti adalah gabungan sifat stabil dalam diri seseorang yang mempengaruhi cara mereka berfikir, tindak balas terhadap tekanan, interaksi dengan orang lain dan melaksanakan tugas. Pengurus seni perlu memahami personaliti untuk mengurangkan konflik. Dia juga seseorang yang individu yang mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan bekerja. Bagi kepelbagaian pula, kepelbagaian merujuk kepada variasi dalam sesebuah organisasi yang meliputi ciri demografi. Yang pertama adalah jantina, umur dan etnik, latar budaya, keperluan individu, gaya kerja dan pengalaman. Contohnya, pameran seni memerlukan kerjasama dengan individu dari bidang yang berbeza seperti artis, perancang konsep dan perikal visual. Bagi nilai merujuk kepada kepercayaan asas tentang perkara yang dianggap baik, diingini dan penting untuk seterusnya membentuk sikap individu serta budaya, keputusan dan tingkah laku sesebuah organisasi. Dalam organisasi seni, nilai estetika, kreativiti dan profesional dan etika adalah sangat penting untuk menjadi asas. Sebagai contoh, perancang konsep perlu menjaga nilai integriti dalam memilih karya seni untuk dipameran. Bahagian ini akan menerangkan bahagian sikap, emosi dan kepuasan kerja dalam organisasi atau pengurusan seni. Sikap ini ia merujuk pada penilaian atau pertimbangan terhadap orang, objek atau peristiwa. Sikap ini terdiri daripada 3 komponen utama, yaitu komponen efektif. Komponen efektif ini ia melibatkan emosi atau perasaan, contoh berasa marah atau gembira terhadap pekerjaan.
Yang kedua, komponen kognitif yang melibatkan kepercayaan, pengetahuan, dan pemikiran seseorang terhadap sesuatu. Contohnya, individu ini mempercayai bahwa dasar syarikat adalah tidak adil. Lagi komponen ketiga, komponen tingkah laku yang melibatkan niat atau kemampuan untuk bertindak terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya, individu ini berniat atau mempunyai kemampuan untuk berhenti kerja disebabkan sikap negatif terhadap pekerjaan. Seterusnya adalah emosi. Emosi ialah keadaan psikologi yang merangkumi tindak balas fisiologi, pengalaman subjektif, dan reaksi tingkah laku. Dalam organisasi ini, emosi ini mempengaruhi cara berpikir, membuat keputusan, bekerja dalam pasukan, dan memimpin. Emosi ini melibatkan 4 komponen utama, yaitu yang pertama, pengalaman subjektif, yang melibatkan perasaan dalam seseorang terhadap emosi. Yang kedua, pengalaman kognitif, penilaian dan tafsiran mental terhadap sesuatu situasi yang mempengaruhi tindak balas emosi. Bagi tindak balas fisiologi pula adalah reaksi badan secara tidak sadar, seperti perubahan kadar jantung atau pernafasan. Bagi yang keempat adalah tindak balas tingkah laku, yang merupakan ekspresi luaran emosi melalui mimik muka, bahasa tubuh, dan nada suara. Sebagai contoh, dalam organisasi atau pengurusan seni, seorang perancang konsep akan merasa tertekan apabila pameran besar yang hampir berlangsung dalam masa yang terdekat, sehingga menjejaskan emosi komunikasi dalam pasukan. Bagi bahagian kepuasan kerja ini merujuk kepada tahap perasaan positif dan kepuasan seseorang individu terhadap pekerjaannya. Antara faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah seperti persekitaran kerja, gaji dan ganjaran, hubungan sesama rekan kerja, dan gaya kepemimpinan. Contoh situasi bagi kepuasan kerja ini adalah pemandu pelancong seni yang menerima maklum balas positif daripada pengunjungnya. Ia akan merasa lebih puas dan terus memberi layanan berkualitas. Itu saja daripada saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya nak terangkan secara ringkas tentang persepsi. Persepsi ini sebenarnya cara kita melihat, mentafsir, dan memahami sesuatu berdasarkan apa yang kita dengar, lihat, atau alami. Dalam persepsi ini ada 3 peringkat. Salah satunya pemilihan. Dalam pemilihan ini kita pilih maklumat yang kita rasa penting. Sebagai contoh, dalam pengurusan seni, pengurus mungkin lebih fokus pada masalah teknikal daripada emosi kru-kru dalam organisasi itu, kerana itu yang lebih penting dari sana. Yang kedua pula penyusunan. Maklumat yang ini adalah maklumat yang dah pilih tadi, kita susun supaya lebih masuk akal. Dekat sini kadang-kadang wujud jenis stereotip, kesan halo atau skema kognitif. Pendek kata, otak kita cuba ringkaskan maklumat supaya mudah difahami. Yang ketiga pula pentafsiran. Yang ni kita bagi makna kepada apa yang kita dah susun tadi. Tafsiran ini dipengaruhi pengalaman kita, budaya kita, nilai diri, dan pendidikan. Dari segi sebab itu dua orang tengok benda sama tapi boleh fahami lain-lain. Terusnya atribusi. Dalam atribusi ini ialah satu proses kita explain kenapa sesuatu tingkah laku kita berlaku macam ni. Dalam atribusi ini ada 2 jenis. Satunya atribusi dalaman, lagi satu atribusi luaran. Dari segi atribusi dalaman, kita salahkan atau puji diri sendiri. Sebagai contohnya, dalam sesuatu situasi kita contohnya aku berjaya siapkan kerja ini sebab aku rajin. Itu yang atribusi dalaman. Kalau atribusi luaran, salahkan situasi luar pula. Macam aku gagal sebab nasib aku tak baik, ataupun keadaan sekitarnya tak membantu untuk aku untuk menjadikan aku gagal. Macam itu. Seterusnya pembelajaran. Pembelajaran ialah perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Dalam ni juga ada 3 cara utama kita belajar. Yang satu, pembelajaran klasik. Dalam pembelajaran klasik ni, belajar melalui ulangan. Contohnya, pekerja akan rasa takut setiap kali dipanggil meeting kalau selalu dimarahi. Yang kedua pula, pembelajaran operan. Belajar melalui ganjaran atau hukuman. Sebagai contoh, kalau kita buat kerja bagus, dapat pujian atau bonus dari sana. Kita akan
lebih bersemangat untuk buat kerja yang seterusnya. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Dari segi sosial ni, belajar dengan memerhati orang lain. Sebagai contohnya, pekerja baru ikut cara pekerja lama, kendalikan sesuatu acara. Macam tu. Dari kesimpulannya, persepsi mempengaruhi cara kita faham sesuatu, atribusi mempengaruhi cara kita explain tingkah laku, dan pembelajaran pula membentuk sikap serta prestasi kita di tempat kerja. Itu saja, saya serahkan dengan dekat orang seterusnya. Konsep utama tingkah laku organisasi dalam pengurusan seni yang keempat adalah motivasi. Motivasi merujuk kepada dorongan dalaman atau kuasa yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu bagi mencapai matlamat pribadi atau organisasi. Motivasi penting dalam organisasi kerana ia memerlukan tenaga kreativiti yang tinggi, dipengaruhi oleh emosi dan tenaga kreatif serta meningkatkan produktiviti. Faktor motivasi terbagi kepada 3. Yang pertama iaitu pengiktirafan terhadap karya atau bakat. Yang kedua, sokongan daripada rakan pasukan atau pengurus. Dan yang ketiga, ganjaran kewangan dan bukan kewangan. Sebagai contoh, seorang ketua pengurus seni memberikan motivasi kepada pekerja bawahannya setiap hari agar mereka mencapai objektif yang telah ditetapkan. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian kepentingan tingkah laku OB dalam pengurusan seni. Yang pertama, dinamik kumpulan. OB telah mengajar pengurusan seni dalam mengkaji bagaimana tingkah laku dalam kumpulan terbentuk, bagaimana peranan diadakan dan bagaimana konflik ditangani. Untuk tingkah laku yang positif dalam kumpulan dapat menghasilkan kerjasama yang lebih baik dan karya yang lebih berkualiti. Kepentingan kedua adalah komunikasi. Tingkah laku komunikasi sangat penting dalam seni kerana ia melibatkan penyampaian idea kreatif. Ia juga merupakan idea yang dikongsikan oleh pengurusan seni, selalunya merupakan keputusan yang bulat. Bagaimanapun, pengurusan seni telah memahami skop dalam tugasan mereka sebagai seorang idea ataupun penyusun strategi. OB sangat membantu pengurusan seni agar memahami apa komunikasi ataupun gaya komunikasi yang berkesan mengurangkan kesalahfahaman. Hal ini boleh mengurangkan kesalahfahaman antara rakan sekerja dan meningkatkan koordinasi antara artis dan pengurusan seni. Yang ketiga, kepentingannya adalah motivasi individu, membantu memahami apa yang mendorong artis, kru dan pengurusan untuk berkarya. Sebagai contoh, seorang pelukis mungkin pelukis termotivasi oleh kebebasan ekspresi. Yang kedua pula, seorang pemuzik yang terdorong oleh pengiktirafan khalayak. Pengurusan seni boleh menggunakan teori motivasi seperti Maslow, Herbank untuk memastikan tenaga kerja kreatif sentiasa bersemangat. Untuk keseluruhannya, tingkah laku organisasi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kejayaan pengurusan seni. Memahami dan mengaplikasi konsep utama tingkah laku organisasi, seorang seni dapat mewujudkan persekitaran kerja yang lebih positif, proaktif dan memuaskan. Ini termasuk menghargai kepelbagaian, memotivasi pekerja, menggalakkan komunikasi yang berkesan dan memahami bagaimana persepsi dan emosi mempengaruhi tingkah laku. Apabila organisasi seni berjaya menguruskan aspek-aspek ini dengan baik, maka mereka akan lebih mampu mencapai visi dan misi serta memberi impak positif dalam menyokong pembangunan bakat dalam dunia seni. Ini saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.